Ada orang bertanya kepada saya tentang hukum menyambut tahun baru. Tahun baru Masihi. Apa hukum dia? Haram ke? Harus ke? Makruh ke? Sunat ke? Apa? Di dalam Islam ni tuan-tuan, dia tidak lari daripada 5 perkara. Haram, harus, wajib, sunat, makruh. Dia takkan lari daripada 5 benda. Haram ada dalil dia, harus wajib pun ada dalil dia, sunat pun ada dalil dia. Maka adakah kita ini menyerupai orang kafir, orang Kristian misalnya, apabila kita merayakan sambutan tahun baharu Masihi? Baik, tuan-tuan yang saya hormati, tidak ada satu benda pun yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu perkara yang tak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada belakang, cuma malah kaji, malah cari, malah semak, malah siasat, tak jumpa. Kalau kita siasat, kalau kita belajar, kalau kita mengkaji, semuanya ada. Di dalam satu surah di dalam Al-Quran, nama dia Suratul Kahfi, surah gua. Al-Kahfi maknanya gua. Ashabul Kahfi maknanya pemuda ataupun ahli gua, pemuda-pemuda gua. Gua ni ada 2. Satu gua yang kecil, satu lagi gua yang besar. Yang kecil yang boleh muat 2 orang seorang, satu lubang di dalam gua, dalam gunung, lubang dalam gunung tu boleh muat seorang 2 orang, itu dipanggil sebagai ghar. Macam Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi dengan Abu Bakar duduk dalam satu lubang dalam gua, dalam gunung tu, dalam bukit tu, 2 orang je muat, maka dia dipanggil sebagai ghar. Kalau gua dia maknanya besar, kita semua boleh muat dalam dia, boleh duduk dalam dia, boleh tidur dalam dia, boleh buat rumah dalam dia, maka yang besar macam tu dipanggil kahfi, dipanggil kahfi. Kalau sebut al-kahfi, maknanya gua yang anak-anak muda yang tidur di dalam gua tu, nama dia al-kahfi. Jadi malam ni dapat 2 ni cukup lah. Satu, kalau yang kecil nama dia ghar, kalau yang besar nama dia kahfi. Dapat 2 ni pun cukup lah. Boleh lah, boleh balik lah. Lagi isteri tanya, apa abang belajar? Ghar, lubang yang kecil, ghar nama dia, kahfi yang besar. Yang lain abang balik lah. Kalau 2 ni pun tak dapat, kira leceh tak? Di dalam surah Al-Kahfi tu ada banyak perkataan yang Allah Ta'ala ulang-ulang. Di antara perkataan yang Allah Ta'ala ulang sebut di dalam surah Al-Kahfi ialah perkataan rasydah. Perkataan rasydah, cerdik, bijak. Ayat 10 surah Al-Kahfi tu, kalau kita baca 1 sampai 10, yang Nabi suruh kita baca untuk membuat persiapan di akhir zaman, nak mengelakkan daripada fitnah Dajjal, baca surah Kahfi 1 sampai 10. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allah Ta'ala sebut perkataan rasyada. Allah kata, am hasibta anna ashabal kahfi, apakah kamu menyangka bahawa kisah pemuda-pemuda gua, warraqim dan ar-raqim, kanu min ayatina ajaba, apakah kamu sangka cerita tentang mereka itu adalah terlalu ajaib? Adakah kamu menyangka mereka tidur dalam gua 300 tahun lebih itu perkara yang sangat ajaib? Kata Allah, banyak lagi perkara yang ajaib. Allah menempelak orang-orang Bani Israel
yang cuba nak test Nabi Muhammad, nak tanya tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas Allah sebut tentang Ashabul Kahfi, Allah Ta'ala sebut Ar-Raqim. Am hasibta anna Ashabal Kahfi war-Raqim. Ar-Raqim. Ar-Raqim tu apa? Setengah ulama tafsir mengatakan Ar-Raqim ni tulisan di dinding. Tulisan di dinding. Cuma orang kita panggil dia khat. Tetapi kalau kita ambil pahat, kita ambil pemukul, kita pahat dia, dia tertulis di dinding gua. Maka tulisan yang di dinding gua itu dipanggil sebagai raqim. Boleh faham? Orang Melayu panggil rakam. Merakamkan album. Album tu dirakam suaranya dalam piring hitam. Merakamkan suara. Merakamkan. Diraqim dalam dia. Diambil pada bahasa Arab. Dia ada tekanan-tekanan dekat situ, akhirnya jadi piring hitam. Akhirnya jadi CD, VCD dan sebagainya. Dalam Quran disebut Ar-Raqim yang ni. Maka Ar-Raqim itu tuan-tuan boleh pergi ke dinding Ashabul Kahfi, dinding gua, dan tuan-tuan tengok tulisan-tulisan di dinding gua yang diukir. Yang diukir itu dipanggil sebagai Ar-Raqim. Tuan-tuan pergi ke piramid, tuan-tuan tengok tulisan yang dilukis, gambar-gambar dilukis di dinding-dinding piramid, dinding-dinding sejarah-sejarah yang lama tu dipanggil apa? Ar-Raqim, menceritakan tentang keadaan pada zaman itu. Baik, dalam ayat Al-Kahfi 1:10 tadi, ayat 10 Allah Ta'ala sebut. Sebab ada orang tanya, dia kata, Ustaz, Nabi suruh kita baca surah Al-Kahfi ayat 1:10 tapi tak ada tulis Dajjal pun. Tak ada pun ayat dalam 1-10 cerita tentang Dajjal, fitnah Dajjal, tak ada pun Ustaz. Apa relevannya Ustaz ayat tu dengan Dajjal? Relevannya Nabi suruh baca. Yang tu. Dah Nabi suruh baca, kan banyak soal pasal apa? Dah pasal tak ada Dajjal tak? Kalau hang cari dalam Quran, tak ada satu pun perkataan Dajjal dalamnya. Yang adanya Ya'juj dan Ma'juj. Dah Nabi cerita adanya Dajjal, adalah Dajjal. Tengok pada ayat yang ke-10 kamu dapat jawapan. Am hasibta anna ashabal raqim kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu jawapannya pada ayat 10. Ya Allah, atina min ladunka rahmah. Kau berikanlah daripada sisi engkau kepada kami ya Allah kemuliaan ya Allah. Dan berikanlah kami wahayyi lana min amrina rasyada. Dan berikanlah kami daripada urusan engkau ya Allah petunjuk kebijaksanaan. Dua benda ni yang kita kena minta di akhir zaman. Dua perkara ini kita kena cari di akhir zaman. Pertama karamah, keduanya rusydan. Rusydan, kebijaksanaan dan kemuliaan. Maka daripada mana nak dapat kemuliaan, nak dapatkan rusydan ini, jalan lain tidak ada daripada ilmu. Bagaimana nak dapat ilmu? Jalan lain tidak ada melalui Al-Quran, melalui hadis Nabi SAW. Kamu akan dapat petunjuk daripada Allah. Maka bila orang tanya kepada kita, ni apa pula ni Ustaz, duk sambut tahun baru ni apa hukum? Yang pertama, hukum dia haruslah. Selagi mana tak ada benda haram yang dilakukan dalam sambutan tahun baru. Macamlah kita sambut tahun baru Islam, hijrah. Hukum dia harus. Tak sambut pun tak apa. Malam 1 Muharram tu, duduk tidur di rumah. Mat, tak baca Yasin, Mat, kau tak sambut 1 Muharram ni pergi qasidah ke, Mat? Malah aku tak ada mood sejak Malaysia kalah 3-0.
Dia tak sambut apa pun. Berdosa ke dia? Tak berdosa sebab hukumnya harus. Asalnya adalah harus. Tetapi cuba tengok pengisian dalam sambutan tahun baru. Apa pengisian dia? Kami sambut tahun baru Ustaz 2023 di masjid. Oh, buat apa? Kami buat sembahyang sunat. Kami buat sembahyang sunat 4 rakaat, 2 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Sembahyang apa tu? Sembahyang sunat menyambut tahun baru. Ada tak? Tu imam jadi imam. Apa lafaz dia? Sahaja aku sembahyang sunat tahun baru 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tu nama dia bapa bid'ah nama dia. Mana ada sembahyang sunat sambut tahun baru? Hang gila apa ke? Kami baca Yasin. Mula-mula sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib kami baca Yasin. Lepas kami baca Yasin, kami buat sembahyang hajat, minta supaya Allah pelihara negeri Melaka, Allah pelihara Malaysia, Allah pelihara keluarga kita. Lepas sembahyang hajat kami buat sembahyang Isyak. Lepas sembahyang Isyak kami balik dah. Itu sajalah sambutan tahun baru kami. Kalau macam tu tak ada apa, dapat pahala. Sebab baca Yasin dapat pahala. Sembahyang hajat dapat pahala, tak ada masalah apa. Masjid kami lain pula. Lepas sembahyang Isyak kami turun dataran sebelah. Buat apa pula? Kami buat majlis berselawat. Semua pakai baju putih Ustaz. Selawat ya anak-anak Ustaz sampai pukul 12. Apa yang buat dalam tu? Selawat lah. Selawat qasidah balik. Lagi? Babai tak? Babai. Ya anak-anak babai tak? Tak apa. Babai tak haram sila. Tapi kalau hang sambut tahun baru, hang buat apa? Kami buat Ustaz lepas sembahyang hajat, sembahyang Isyak, kami pergi ke dewan Ustaz, kami buat pesta mandi buih. Siapa yang join? Tok Imam, Tok Siak, pengurusi majlis. Yang tu haram. Bercampur lelaki perempuan, minum arak, buat konsert, nyanyi tak tu halal, yang tu kompong haram. Serupalah kita sambut hari Hijrah 1 Muharram. Apa yang awak buat? Kami buat bacaan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Selepas maghrib, sebelum maghrib. Lepas tu sembahyang. Lepas sembahyang maghrib, kami baca Yasin. Lepas tu kami buat sembahyang hajat. Lepas tu kami sembahyang Isyak. Lepas tu kami buat sembahyang tasbih. Habis sembahyang tasbih, kami balik Ustaz. Apa hukumnya Ustaz? Dapat pahala lah. Baca doa kan pahala. Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Udu'uni astajib lakum. Silakan berdoa. Doa tu dapat pahala. Sembahyang hajat dapat pahala. Sembahyang dapat pahala. Silakan. Kami tambah lagi Ustaz. Apa yang tambahnya? Selepas kami buat sembahyang tasbih, kami buat konsert tahun baru pula. Konsert apa pula? Biasa kami panggil penyanyi dandut. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah hang cakap. Walaupun hang sambut satu Muharram, tapi kalau ada unsur haram, tetap haram juga. Asas kepada dia adalah harus. Bagaimana kita nak bawa dia? Adakah bawa kepada nak jadi pahala ataupun nak mengisinya dapat pada dosa? Yang tu menentukan. Yang kedua, di dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala cerita tentang pemuda-pemuda di dalam gua yang tidur 300 tahun. Mereka tidur di dalam gua 300 tahun. Allah sebut tu. Mereka tidur di dalam gua 300 tahun. Dan ditambah 9 tahun mengikut kiraan kamu. Nampak? Balik sekali lagi cari ayat tu. Maka mereka tidur dalam gua tu 300 tahun dan ditambah 9 tahun mengikut kiraan kamu. Ada 2 jenis kiraan yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi. Satu 300 tahun, satu lagi 309 tahun. Tuan-tuan, kalender Islam, kalender hijrah. Kalau umur tuan-tuan sekarang 100 tahun, mengikut kalender orang putih,
Agak-agak kalau ikut kalender takwim hijri, tuan-tuan umur berapa? 103 tahun. Kalau tuan-tuan kalender orang putih sekarang umur dia 50 tahun, maknanya tuan-tuan sekarang sudah berusia lebih daripada 51 tahun. Itu beza. Orang putih kalender dia 365 hari, kalender hijri 354 hari. Bezanya adalah 11 hari. Kalau 100 tahun, dia ada beza berapa? Tuan-tuan kira tengok. Kalau 100 tahun, dia ada beza berapa dah? Ada perbezaan dia 3 tahun. 100 tahun Masihi bersamaan 103 tahun kalender hijri. Kalau umur tuan-tuan sekarang 100 tahun, maknanya tuan-tuan ni dah lebih 103 tahun sebenarnya. Saya ni umur dah 50 tahun. Kalau ikut kalender hijri, dah umur saya mencecah hampir 52 tahun. Jadi jangan duk perasan muda. Kalau tuan-tuan sekarang umur 98 tahun, sebenarnya tuan-tuan dah berusia 100 tahun. Masya Allah. Dalam surah Al-Kahfi dijelaskan bahawa dua kiraan yang Allah pakai. Mereka tidur di dalam gua 300 tahun dan mereka ditambah 9 tahun mengikut kiraan kamu. Yang kalender menggunakan Samsiah pun Allah pakai, kalender menggunakan Qamariyah, bulan pun Allah pakai. Maka kalau tuan-tuan kira hari ini 30 Disember, boleh pakai. Kalau tuan-tuan nak pakai Jamadi Akhir ke Rejab Syaban pun, boleh pakai. Jadi jangan kata pula bila kita pakai Disember, kita jadi haram, jadi Kristian pula. Tak. Yang haram, yang merayakan perayaan mereka. Kalau nak kira kalender, tuan-tuan, kalender dalam dunia ni bersepah-sepah. Ada kalender lunar, ada kalender bulan, ada kalender matahari. Ada kalender orang Cina, ada kalender orang Hindu. Macam-macam bentuk kalender. Tuan-tuan nak pakai yang mana? Bulan mana tuan-tuan? Tetapi kita orang Islam. Orang Islam terkait dengan ibadat. Dan ibadat orang Islam terkait dengan tarikh bulan. Maka kalender yang paling hampir dan patut kita gunakan ialah kalender hijri. Berpuasa bulan Ramadan. Mai bulan orang putih, tuan-tuan nak puasa bulan berapa? Mana ada tetap bulan puasa? Bulan Mac, bulan puasa. Mana ada? Mai nak buat haji, bulan Zulhijjah. Zulqaidah apa semua tu, itu dah dipanggil musim-musim haji dah. Zulhijjah. Nak buat korban bila? 10, 11, 12, 13. Semuanya berkaitan dengan bulan dalam Islam. Nak berkait dengan puasa Ashura. Hari Ashura 10 Muharram 1 sampai 10 Muharram. Dia berkaitan dengan bulan. Nak dikira Syawal bermula daripada bulan. Maka orang Islam hidup dia adalah untuk ibadat. Inna salati wa nusuki. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku untuk Tuhan. Maka nak menentukan ibadat orang Islam, salah satunya dia datang daripada kalender. Dia mari bulan Rejab, dia mari bulan Syaban, dia mari bulan Ramadan, sat lagi dia mari bulan Syawal. Setiap bulan-bulan ni tuan-tuan, ada kiraan untuk ibadatnya. Ada awal bulan, ada tengah bulan, ada hujung bulan, ada puasa putih. Mengikut kepada bulan. Sebab itulah kalender mengikut kepada bulan. Hari ni berapa hari bulan? Hari bulan. Kita takkan tanya hari ni berapa hari matahari. Kita takkan tanya. Dia adalah bulan.
Untuk penentuan sembahyang dia kira kepada jam. Jam pula dia kira kepada pergerakan matahari. Dua benda ini tuan-tuan takkan berlari. Matahari takkan lari, bulan takkan lari. Kiraan bulan tetap 15 hari bulan dia akan mengambang. 16 dia mula turun sampailah hilang. Sampailah akan nampak pula hilal. Hilal tu ialah anak bulan. Matahari tak payah teropong. Memang dia akan keluar masuk. Dia tak pernah jadi anak matahari. Tetapi bulan, dia akan jadi anak bulan. Nama dia hilal. Dia akan menjadi bulan yang mengambang. Nama dia qamar. Dia akan jadi itu tuan-tuan. Matahari tak akan jadi anak bulan. Matahari tak akan jadi matahari mengambang. Dia tak ada tuan-tuan. Tak ada istilah kita. Nampak gayanya matahari mengambang ni. Mana ada tuan-tuan. Bulan mengambang betul tuan. Maka kiraan matahari untuk ini, kiraan bulan untuk ini, masing-masing adalah guna masing-masing. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, tak payah gaduh-gaduh. Pak saya nak kira bulan mana, nak kira kalender mana. Pulang pada tuan-tuan. Yang kita tak mau gantung dekat rumah kita kalender kuda. Itu tak payah. Dulu-dulu kalender kuda, bila nak race kuda, gantung kat rumah. Sekarang dah ustaz-ustaz, sekolah-sekolah, masjid-masjid, pejabat agama dah buat dah kalender Islamik. Tak ada lagi dah race kuda. Kalau tidak ada bandar saya dalam kalender tu. Ipoh race day, JB race day, Penang race day. Dengan bangganya tuan-tuan. Ipoh ada juga hari lumba kuda tempat saya. Lah kita tolak kalender kuda tu, kita gantung hak lainnya. Cantiknya tuan-tuan. Baik. Yang seterusnya tentang rusyda tadi ni tuan-tuan. Ataupun rusydan tadi ni. Kita dah masuk kepada akhir tahun. Nak masuk kepada awal tahun. Apa yang kita minta? Allah jawab surah Al-Kahfi ayat 10. Dua benda yang kamu kena minta pada Allah. Pertama, kemuliaan. Kedua, kecerdikan, kebijaksanaan, petunjuk, nama dia rusydah.